Yo guys, welcome to my video. Hari ni aku nak review kereta BYD Dolphin, kereta EV paling murah setakat ni yang dijual dekat dalam Malaysia. Walaupun dia bukan paling murah technically sebab kita ada Neta V, but this model adalah model yang korang patut consider sebab satu, dia punya body kecil, lepas tu dia punya kapasiti bateri pula paling besar, yang ni 60 kWh. Tapi kereta ni ada bateri kapasiti yang sama macam kereta Tesla Model 3 standard range. Dekat sini aku tak akan cakap pasal dia punya specs, dia punya features dan sebagainya, tapi pengalaman guna instead of benda tu, so that korang dapat a clear picture macam mana guna kereta ni dekat tengah bandar Kuala Lumpur and even dekat kawasan kampung sekalipun. Sebab kita akan cakap pasal dia punya autonomous driving juga. Kereta ni ada bukan tak ada, walaupun harga dia RM125,000, dan kita akan cakap lagi dalam masa aku tengah driving tu. So, jom kita akan buat driving and aku akan explain dekat korang satu-satu. Alright? Okay? Let's go. Aku yakin korang mesti akan tanya juga, Fazli, dia punya assistant untuk driving macam mana? Ada ke cruise control, adaptive, lepas tu boleh kawal kereta ni, boleh kawal steering secara automatik? Yes, korang actually boleh enablekan feature tu. Dia akan ikut speed dekat depan, korang boleh setkan dia punya speed dekat sini, and even dia boleh kawal steering kalau korang nak. But how's the experience? Since aku ni memang dah experience pakai kereta Tesla lah katakan, aku akan cakap dia punya assistant ni tak best sangat kalau korang tak pay attention. Maksudnya dekat Tesla, aku yakin yang kereta tu dapat bawa dengan sendiri tanpa ada isu. Tapi untuk kereta ni, keyakinan aku macam dia jatuh sikit. Sebab ada banyak kali dia macam error sikit. Contohnya macam cara dia keep assist tu tak berapa nak elok. Contohnya dia tak keep in the center of a lane. Maksud aku dia macam ke kiri sikit, ke kanan sikit. So aku macam kurang yakin dekat situ. Korang boleh activate benda tu, and korang kena pay attention 100%. Contohnya macam kalau ada motor lalu ke apa ke, korang kena pay attention tak. Kalau tak, dia akan disablekan and korang mungkin tak dengar error tu. Maksud aku macam tu sekali pasal dia punya assistant ni. Kebanyakan orang nak beli kereta tu mesti ada interior yang bagus kan. Contohnya macam kereta model ni, sebenarnya Dolphin ni, dia ada interior yang sangat bagus. To be honest with you guys, as an owner pakai kereta elektrik ni memang sangat-sangat decent, and tak ada satu pun yang aku boleh cari kekurangan dalam kereta model Dolphin ni especially. Antara benda yang aku tak expect sebenarnya untuk kereta Dolphin adalah dia punya seat ni. Sebenarnya dia ada kipas tau. dia ada kipas untuk sejukkan korang punya badan. Kau boleh bayang tak? And aku masa mula ambil kereta ni, aku tak ambil perhatian pun. Lepas tu aku nampak ada option ventilated seats. Aku macam, what? How come kereta ni harga RM125,000 ada ventilated seat? Aku tak pernah jumpa lagi mana-mana kereta yang harga RM120 ada ventilated seat. Even kereta yang orang kata high spec pun tak ada. In terms of dia punya noise isolation daripada luar, contohnya macam drive ke, ada orang bercakap ke, interior dia ni dapat orang kata akustik yang bagus lah, which is korang tak dengar sangat bunyi kereta depan, bunyi lori ataupun bunyi bising dekat luar. Contoh sekarang tengah macam senyap kan bila aku buka. Jauh beza daripada dunia luar dengan bila korang dah tutup segala benda. And kereta ni dia tak ada double glaze punya mirror kalau korang nak tahu. Maksudnya dekat sini dia bukan macam Tesla, dia ada double akustik ataupun double layer cermin dekat depan, tepi ataupun belakang. Yang ni memang tak ada, memang satu keping sahaja, rasa dapat noise isolation yang bagus. Untuk city driving ni kan, korang akan expect akan ada potholes, akan ada bogol, betul tak? So dia dapat handle dengan bagus kalau korang langgar, kalau korang hadap benda macam tu, and tak ada rasa bunyi rattle ataupun bunyi yang tak senang didengar. Contohnya macam yalah, korang punya suspension, korang punya axle dekat bawah tu bergegar dan everything bila langgar tu, tak ada. On top of that lah kan, dia punya pintu pun bila kau tutup tak ada bunyi yang murah, tak ada bunyi tin kosong. Tu penting untuk orang yang nak jaga kualiti kan. Satu features yang agak special untuk model Dolphin ataupun BY, aku tak nak sebut sebab nanti dia punya assistant akan keluar.
adalah dia punya screen. Korang boleh rotate actually. Bila rotate macam ni, korang akan boleh tengok secara menegak lah. Aku lagi suka kalau dia macam biasa je, sebab that is the best view untuk aku sendiri. Tapi kalau korang nak macam reachable dekat semua angle, korang kena buat secara menegak. Sekarang kita cakap pasal dia punya driving experience pula. Untuk dia punya throttle response lah kan, aku akan cakap dia tak behave macam sebuah kereta elektrik. Apa maksud aku macam tak act macam kereta elektrik? Contohnya adalah bila aku tekan, dia tak macam jerking tau. So kalau aku pakai kereta Tesla hari tu, dia memang throttle response akan jerking sikit bila korang tekan, tapi dia tak selembut macam ni. Se-comfortable Tesla punya ni, dia tak selembut macam Dolphin dekat sini. So sangat selesa. And then kita nak cakap pasal dia punya regenerative braking lah kan. Dia tak ada one pedal driving. Even masa dia buat regenerative braking tu pun, korang tak rasa pun dia tengah buat regenerative braking. Korang tak akan dapat perasan pun, sebab kereta ni dia memang buat sebagai kereta untuk tak nak korang rasa pun macam pakai kereta elektrik. So maksudnya bila korang lepas pedal, dia tak akan brake. Dia still akan creeping, still akan bawa macam biasa. Act macam kereta petrol macam biasa. Itu yang satu benda yang aku tak faham pasal Dolphin ni. Sebab dia tak buat macam, yelah, one pedal driving tu satu benda yang features untuk dia orang macam brake and everything kan. Tak ada. So it's quite weird lah bagi aku. Macam mana pula dengan dia punya driving experience? Dia punya suspension ni lembut ke, keras ke, ataupun biasa-biasa je? Aku akan cakap kereta ni memang dibuat untuk selesa sahaja. Aku tak akan cakap dia macam kurang body roll lah dan sebagainya. Tu macam orang lebih kepada racing kan. Kereta ni aku nampak sebagai kereta daily drive punya kereta. So aku nak bila aku langgar potholes ke, ada jalan yang uneven ke, aku nak selesa. So yang ni aku dapat benda tu. So aku dah cakap pasal semua benda tu. Sekarang kita cakap sikit pasal city driving. Aku yakin kebanyakan orang yang beli kereta ni sebenarnya duduk dekat bandar. Dekat kampung nanti sikit aku akan cakap. Untuk city driving, kereta ni rasa macam bawa kereta Myvi. Maksud aku in terms of dia punya sizing, in terms of parking space dekat dalam Malaysia, dalam mall, dekat tepi jalan, kereta ni rasa macam pakai kereta Myvi. Korang boleh parking dekat mana-mana je. Tempat dia memang kata senang nak parking. Dan bila aku line upkan dengan kereta Myvi pun, first gen sampai sekarang third gen pun, rasa nampak macam blend in je kan. So tu lah bestnya pakai kereta EV ni. And aku tak expect sebenarnya dapat experience macam tu sekali. And even rasa lagi selesa daripada pakai Myvi. Yelah, korang bayar like RM100,000 lebih ke atas kot, mestilah kena expect macam tu kan. And one thing yang korang mungkin tak expect juga adalah parking sensor kamera terlalu banyak untuk kereta ni. Terlalu safe. Dan untuk korang tersalah langgar something, kalau korang nak parking tu, zero. Maksud aku, kau ada kamera dekat sebelah kanan, kiri, depan, belakang, sisi. Okay, contohnya bila korang parking, dia akan automatically keluar dekat sini kamera yang kau kena tengok bila dah rapat dengan mana-mana edges, mana-mana kereta. So tu bagus. Dan korang akan dapat 360 punya ataupun 3D view kereta ni masa korang driving ataupun korang nak parking. Lepas tu rasa macam aku promote kereta ni kan, sebab I find it quite hard untuk bash kereta ni. Kalau korang nak mencelah pun okey, nampak side mirror pun luas. Cuma viewing angle dekat belakang ni agak kurang lah. Tapi kalau ada orang follow up dekat belakang ataupun ada kereta dekat belakang, korang senang nampak. Most of Tesla user usually tak akan cakap benda ni. That is rear view untuk Tesla Model 3 sebenarnya tak bagus. Maksudnya kalau ada orang cocok belakang malam, aku tak nampak. Kereta ni nampak. Sekarang kita cakap pasal dia punya bateri pula dekat sini. Berapa dia punya capacity bateri untuk Dolphin punya model. So dekat sini aku ada extended range. Maksudnya dia punya bateri capacity adalah 59.68 kWh. So untuk kapasiti macam ni, dia sama dengan Tesla Model 3 standard range. Macam mana dia punya performance? Untuk Tesla Model 3, dia boleh pergi sampai 500 lebih kilometer range. Tapi yang ni hanya 490 kilometer based on dia punya brochure lah kan. Untuk aku punya penggunaan, secara semaksimum boleh yang aku boleh dapat untuk kereta ni adalah dalam 420 kilometer.
So beza dalam like 70km kan. That is actually not bad. Untuk city driving tau, aku tak pergi jalan jauh mana-mana. Aku duduk dalam bandar ni je. So maksudnya aku pakai untuk pergi groceries ke, pergi gym, jumpa kawan-kawan, pergi event. So most of the time korang akan hadap traffic light, korang akan hadap jam macam sekarang. Dan benda-benda yang normal city driving akan hadap lah. Aku duduk dalam kereta kan, aircon pasang, tak berjalan. Ya, okey lah dia sebab dia on par lah. And dia punya design pun kecil. Berapa speed antara dalam bandar ni kau boleh expect macam like 100km per jam. Tu pun sekejap je. Dalam most of the time aku bawa pun dalam 60 ataupun 90km per jam. Which is sekarang ni aku cruising dalam 30 sebab jalan sekarang tengah jam. Basically tu adalah a real world punya city driving. Charging pula, kereta ni boleh support sampai 80kW. So 80kW boleh pergi dalam like half an hour korang boleh dapat like 60% ataupun 70%, which is okay-ish kalau boleh aku nak laju lagi. Dia punya motor pula ada satu sahaja dekat depan, which is single motor lah kan. Dia bukan rear wheel drive tau, dia depan. Dia punya motor duduk kat depan. And dia punya 0-60 ataupun 0-100 dalam masa 7 saat kalau tak silap aku, which is good. Sangat-sangat laju, and lagi laju daripada kereta BMW, and even lagi laju daripada kereta Honda Civic. Bayangkan kereta macam ni, even Honda Civic pun lagi mahal, 170-160 ribu, yang ni 120 lebih. It's a no-brainer lah bagi aku untuk city driving juga. Lepas tu, berapa pula kos nak charge kereta elektrik ni, Dolphin? Usable adalah dalam 55kWh. Kalau kau nak tahu, kereta ni akan reserve dia punya battery consumption tu. Maksudnya untuk penuhkan 55kWh tu, guna charging station sekarang 60kW punya speed adalah RM1.20. So darab dengan 55, jawapan dia adalah RM66 Malaysia. Ya, RM66 Malaysia aku rasa macam okey sangat-sangat. And even most of the time kau akan charge dekat rumah. Kalau kau ada lah charge kat rumah. Kalau kau nak charge dekat luar, harga dia dalam RM66. Tak sampai 100 pun untuk charge kereta. Siapa cakap pakai kereta EV ni kena bayar mahal untuk charge dia punya bateri? And one thing yang aku suka sebenarnya adalah kereta ni pakai bateri blade tau. So maksudnya chances untuk kereta ni catch fire sangat rendah. Sebab biasanya kalau orang pakai yang NMC tu, yang tu usually akan cepat catch fire. Alright, last but not least, sepanjang aku guna dah ni kan, seminggu lebih kurang, apa yang aku tak suka pasal kereta ni? Okay, kita akan cerita satu-satu. Yang pertama, aku tak suka dia sebenarnya, assistant dia ni, aku memang tak percaya sangat-sangat tengok ada kereta tengah masuk. Tengok, dia tak bagi tahu pun dekat aku dia punya assistant actually disable. Aku kena pay attention to the road untuk aku ambil alih. Kalau Tesla, dia akan bagi tahu tau, dia akan ada bunyi tu. Tapi kereta ni so far tak ada. Even kalau ada bunyi pun, most probably korang takkan perasan. That's why aku cakap korang kena pay attention kalau korang bawa kereta ni. Sebab most of the time dia takkan bagi tahu dekat korang once a feature has been disabled. Lepas tu kereta ni dia ada pedestrian awareness. Maksudnya kalau kereta ni dia elektrik, dia senyap kan. So untuk pastikan orang tahu kereta ni ada ataupun tengah lalu ataupun tengah bawa adalah melalui bunyi. Maksudnya daripada macam UFO kind of thing ataupun burung bunyi-bunyi macam tu untuk bagi tahu. Tapi tu aku punya pendapat je lah. Korang tak boleh off tahu benda tu. Benda tu adalah satu regulation yang kena ada bila ada kereta elektrik. Dia pergi dekat depan, bawah daripada 35km per jam dia akan bunyi. Bagi aku macam kalau 15 okey. Tapi sampai 30 still bunyi macam kelakar lah. Lepas tu, sebagai pengguna kereta elektrik juga kan, aku memang pakai dua-dua. But apa yang aku perlu bagi tahu juga, kereta ni perlu tekan start and stop kalau korang keluar. Untuk orang yang pakai kereta petrol akan biasa benda macam tu, and bagus untuk dia orang untuk aware dengan kereta ni. Cumanya kereta ni senyap sampai most of the time aku keluar tak perasan yang kereta ni aku lupa nak matikan. Banyak kali berlaku. Jujur cakap, banyak kali berlaku. And aku dah lepak dalam kedai dalam 30 minit. Bila aku datang dekat kereta, aku rasa aku tak matikan lagi kereta ni. Sampai macam tu sekali tahap lupa aku. Sebab kereta dia senyap. Aku tak, bila aku keluar pun aku tak expect kereta ni hidup lagi kan. Lepas tu ada lagi charging speed dia, aku kalau boleh lagi laju daripada yang sekarang. Sekarang 80kW, which is
not bad. Most of the time korang akan charge dekat charger yang like 60 kW je speed dia, tapi kereta ni support sampai 80, which is good sebab korang boleh dapat full 60 kW tu bila korang guna charger yang 60 kW. Aku yakin korang mesti cakap, Fazli mahal lah 120 kan. Ada juga yang standard range punya version, tapi yang tu tak adalah dapat macam sunroof ke kan, ventilated seat. This one ada. Mercedes pun C-Class tak ada. Alright, so itulah pengalaman pakai kereta BYD Dolphin dekat dalam bandar Kuala Lumpur. And most of the things yang aku nak cakap buruk pasal kereta ni pun tak ada sangat. Dia punya autonomous driving tu bagi aku macam kurang keyakinan sikit. Lepas tu dia punya charging speed 80 kW. Aku tak akan komplain sebenarnya sebab 80 kW tu macam it's a nice spot. Almost 100 tu dah macam it's a nice spot. Cuma aku harap second generation akan ada yang lagi laju lah. Kau kena tahu ni adalah Blade battery ataupun LFP punya battery. Korang tak perlu nak fikir pasal charge sampai 80% and dia punya battery health macam mana. Sebab biasanya kalau kereta yang pakai normal battery tu ataupun NMC secara spesifiknya perlu charge sampai 80% saja. Yang ni korang boleh charge sampai 100% tanpa perlu fikir pasal dia punya battery health. So tu yang bagus pasal kereta ni. And untuk aku suggest kereta ni, aku sebenarnya highly recommend untuk orang yang baru nak masuk dalam dunia EV, and even orang yang dah lama pakai EV pun, kereta ni akan bagi dia orang sangat banyak less kata anxiety dan juga kebimbangan pakai kereta sebuah EV. Sebab warranty kereta ni lama tau. So kalau ada masalah apa-apa, boleh servis dekat BYD sahaja. Alright, 125,000 aku dapat macam kereta Myvi lah kan. Kau mungkin cakap macam tu, tapi for the pricing 125,000 tu kau dapat banyak sangat features yang kebanyakan harga macam tu pun tak ada dapat pun. Even ventilated seat aku tak tahu macam mana dia boleh letak. Harga macam ni, comfy seat, sport seat, skrin besar, dia punya design dekat dalam pun nice. Lepas tu untuk make up kereta ni kan, my suggestion, korang just gelapkan sikit lampu ni, tukar rim yang lagi lebar sikit, dah nampak lawa dah. Jangan tukar TE37 sudah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, show some and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.